ini dan kita melaksanakannya, mengaplikasikannya, menggunakan ilmu itu, ia menjadi satu ibadah. Dia dah menjadi satu perkara yang sangat baik untuk diri kita dan juga orang lain. Ia memberi impak kepada orang lain, ia memberi impak kepada murid-murid kita lah. Ya. So saya berharap cikgu-cikgu yang ada di sini pada hari ini, perkongsian ilmu ini sangat baik ya. Saya berharap ia dapat juga dilaksanakan di peringkat guru-guru di sekolah masing-masing dengan murid masing-masing, dan kita akan dapatkan respon lah ya daripada cikgu-cikgu ya. Mungkin Cikgu Amir boleh buat WhatsApp group ya untuk rakan-rakan yang boleh bertanya lebih lanjut. Mungkin hari ini dia dapat 50% saja daripada ilmu yang Cikgu Amir beri. Kan, dan mungkin kita perlukan, cikgu-cikgu perlukan lagi lebih detail ya tentang bagaimana OBS ini dilaksanakan ya, dia digunakan ya dalam PDP. Dan ada platform yang seterusnya yang kita buat. Ya, tidak berhenti di sini. Ya, titik-titik itu harus ada, harus bersambung hingga dia connect pada dot yang satu lagi dan menjadi. Dan barulah orang kata circuit tu menyala. Circuit tu menyala kan. Barulah ianya menjadi satu yang komplit ya, satu yang komplit. Dan menyala, dan murid kita juga menyala. Menyala maksud saya kat sini dia belajar. Ya, dia belajar dan dia juga dapat ilmu dari situ ya. So terima kasih kepada pihak Yayasan Jenovasi Tan Sri khasnya ya, kerana memberi peluang kepada kami ya. Mungkin nanti lebih banyak lagi sekolah yang akan bersama-sama dan mohon juga dengan Tan Sri ya untuk menambah bilangan sekolah. InsyaAllah kata Tan Sri ada peruntukannya dibagi ya. Okay, terima kasih sekali lagi. So platform ini merupakan platform yang sangat baik ya, dan perlu diteruskan. Mungkin nanti kita ada lagi amalan-amalan yang terbaik ya, teknik PDP yang sangat bagus yang kita boleh share lagi ya di kalangan guru-guru. Memang guru-guru dahagakan ilmu ni ya, kerana ilmu ini harus ditimba sebanyak mungkin ya, apatah lagi di negeri Selangor ini kerana PDPR-nya kita PDP bukan bersemuka banyak hari. Mungkin kita tak tahu apa berlaku nanti selepas cuti sekolah, selepas cuti pertengahan tahun kan. Adakah kita cikgu-cikgu masih ya melaksanakan PDPR ya. Dah habis idea dah dengan murid-murid ni. Kalau benda yang sama kita buat setiap hari, mereka jemu. Tu yang mula dah lari dah. Daripada 30 orang murid dalam satu kelas tu dah makin merosot bilangannya ya. So ini yang kita tak nak. So kita mesti ada idea-idea baru, perkara-perkara baru setiap hari untuk kita lock minat murid kita tu pada kita. Jangan dia lock tempat lain. Jangan nak tengok game lah apalah kan. Mereka pun ada cabaran yang sangat besar di dalam dunia mereka sebagai pelajar ya. Gitu juga dengan kita. So dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ya, saya merasmikan webinar secara dalam talian ini ya, OBS memperkasa pembelajaran murid dan pengajaran guru. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datin Faridah kerana sudi menyampaikan ucapan pembukaan. Dan untuk maklumat Datin serta semua, memang kita dah bincangkan sebelum ni daripada hari Jumaat itu kita dah bincang banyak-banyak. So memang Cikgu Amir dah buka satu channel dekat Telegram untuk cikgu berinteraksi. Tapi dia masih one way lah. Jadi apa-apa soalan cikgu-cikgu yang kurang jelas nanti boleh type dalam chat box Google Meet dan juga YouTube, dan kita kumpulkan soalan dan kita akan ada sesi Q&A sebelum ucapan penutupan oleh Tan Sri Ghaffar. Beberapa soalan kita akan jawab, yang soalan-soalan yang lain tu boleh dimasukkan dalam channel. Dan jika seperti yang Datin Faridah sebut tadi, connecting the dots, betul lah, dia tak nak tergantung macam tu kan. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan lagi ini, dan Cikgu Amir pun sedia berkongsi ilmu. Dia ada bagi nombor telefon dia, nanti boleh
berhubunglah di situ, nak panggil ke sekolah ke dan sebagainya semua. Memang terbuka sangat Cikgu Ami untuk membantu. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Dan seterusnya kita persilakan Cikgu Ami untuk membuat pembentangan amalan terbaiknya yang kita jangka mengambil masa lebih kurang 1 jam. So mudah-mudahan seluruh warga pendidik setia bersama, dan jika ada soalan sekali lagi sila typekan di chat box Google Meet dan juga YouTube. Dan kita tengok banyak sini kata yang dah penuh dan sebagainya. Try ke YouTube, dan sekarang kita punya perunding teknologi, Puan Azidah sedang uruskan dengan YouTube dan sebagainya. Marilah sama-sama kita berwebinar hari ini dengan amalan terbaik Cikgu Amir. Okey, seterusnya saya persilakan Cikgu Amir untuk berkongsi amalan terbaik dengan seluruh kita dalam Google Meet ni dan juga YouTube dan juga FB. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Cikgu Amir. Silakan Cikgu Amir. Okey, terima kasih pengurusi Puan Mazmin Encik Muhammad. Okay, before that, saya punya screen dah keluar ke belum? Okey, sekarang dah nampak. Alright. Okey. Slideshow. Bagi slideshow. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang berbahagia Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Datin Faridah, Tan Sri Ghaffar Mahmud, Pengurusi Yayasan Jenawasi dan peserta yang hadir pada webinar pada kali ini. Kolaborasi antara Yayasan Jenawasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berjaya membolehkan saya berkongsi amalan terbaik saya kepada semua warga pendidik. Pada 24 hari bulan 4 yang lalu, saya menyertai satu pertandingan anjuran MASRI, Malaysia Association of Research and Education for Educators, dan juga anjuran bersama MPSM, Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Bilangan. Alhamdulillah, dalam penyertaan tersebut yang disertai lebih kurang 50 peserta daripada seluruh negara, okay, dan saya terpilih daripada 17 orang yang berjaya dapat gold medal. Yang tajuk poster saya ialah penggunaan Open Broadcast Software membantu pengajaran dan peningkatan kehadiran murid kelas matematik dalam talian. Poster saya telah dipatenkan copyright oleh Perpustakaan Negara EISBN. So tak ada siapa-siapa boleh copy balik lah. Tapi perkongsian ilmu tak ada masalah. Saya boleh share. Okay. Okay, saya pergi kepada next slide. Wait, I have problem with PowerPoint. Sorry Wan, again. Saya ada masalah di slide. Tak boleh klik. Wait saya ulang. Again, sorry. Tak apa, insyaAllah dipermudahkan. Saya punya wait, ada hang, sorry ya. Biasalah teknikal ni. Ya, kita dah rehearsal 4 kali, nothing problem. Itulah, biasalah tu. Kalau I go through with this slide macam ni, tak ada masalah ke? Kalau tak pakai ni slideshow ya. Ya, slideshow tadi button tak dapat connect. Okey, tak apalah, kita cuba. Okay. Kita teruskan, Amir. Okey. Okay, semangat berinovasi bermula daripada tahun 2015 di SMK Serendah, Hulu Selangor. Okay, saya bersama kumpulan saya, The X Team, daripada SMK Serendah,
menyertai kumpulan inovatif dan kreatif pada tahun 2017. Okay. Kepimpinan di bawah kepimpinan Puan Mazmin, kita punya pengerusi sekarang. Okay. Dan penyertaan tersebut berjaya dapat tempat di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, 10 daripada ahli-ahli saya ini, ahli-ahli kumpulan saya ini memainkan peranan masing-masing dalam kumpulan KIT tersebut. Okay, saya selaku salah seorang ahli daripada kumpulan tersebut ditugaskan sebagai AJK Logistik Peralatan Pembangunan Sistem Pengumpulan Data dan Analisis Data. Okay, dan juga mahir dalam grafik dan ICT. Penyertaan kami di peringkat kebangsaan tersebut telah mendapat pengiktirafan 3 bintang. Nama pasukan kami ialah pasukan X-Team. Okay, sekolah lama saya dulu adalah SMK Serendah. Okay, pada tahun tersebut juga saya menerima anugerah pengumpulan kurikulum individu terbaik, anugerah khas inovasi individu guru. Semangat berinovasi saya masih membara. So di sekolah baru di SMK Jalan 3, Hulu Langat, dengan sokongan penuh pengetua Puan Masita binti Muhammad Sin dan juga guru kanan mata pelajaran Sains dan Matematik Puan Nur Aini binti Atan. Objektif webinar kita pada hari ini ada 4. Okay, yang pertama, kita nak menyelesaikan masalah e-kehadiran hanya menggunakan satu link melalui Google Form. Yang kedua, menggunakan OBS sebagai medium PDPR. Dan yang ketiga, Microsoft OneNote sebagai pengganti whiteboard secara digital. Dan yang keempat, menarik minat serta mengekalkan minda dan minat murid dalam PDPR. Yang OBS saya akan terangkan dengan lebih detail. Tapi ada 2 tambahan kami tambah untuk buat sebagai kaedah, bahan dan medium pengajaran. Okay, yang ni semua 4 ni saya gunakan sepanjang saya melaksanakan PDPR. Bermula dengan pengumuman Menteri Pendidikan, saya mula berfikir apa yang perlu saya buat untuk memastikan PDPR kali ini menjadi lebih berkesan. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2020, antara isu yang dihadapi oleh guru ialah ada 2. Satu, kehadiran murid yang tidak pun mencapai 30%. Bukan di Selangor saja, boleh kata seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak pun menghadapi masalah ini. Dan yang kedua, isunya adalah untuk kekalkan keberadaan minda serta minat murid semasa PDPR. So, PDPR 2.0, pengumuman Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin. PDPR sekolah ditutup dan dibuka sehingga pada 4 April hingga 5 April. So, saya bermula melakukan inovasi saya bermula pada 14 hari bulan 2 2021. So, waktu kita melaksanakan PDPR 2.0. Pelbagai idea dalam minda saya berfikir untuk selesaikan isu tersebut. Akhirnya tercetus idea untuk jadikan ruang tamu di tingkat atas sebagai studio mini PDPR saya. Okay, ini studio mini PDPR Cikgu Amir dengan bajet sederhana. Okay, kita akan pergi yang pertama. Isu objektif, termasuk juga objektif webinar kita pada hari ini, iaitu isu dalam PDPR, kehadiran murid pada tahap rendah. So penyelesaiannya ialah saya menggunakan hanya satu link melalui Google Form dan link itu boleh digunakan sepanjang tahun. Satu link itu boleh digunakan sepanjang tahun. So saya mencipta satu e-hadir melalui Google Form dan Google Sheet. Dan kemudian saya jana melalui Google Data Studio. Kita panggil blend data. Dalam Google Data Studio ni guna untuk blend data yang ada dalam form dan juga sheet. Okay, macam mana saya boleh nak selesaikan masalah ini? Okay, ada satu guru yang utarakan masalah dia dalam Facebook. Dia tanya, Cikgu Siti Maisarah, Assalamualaikum, mohon pendapat. Saya nak buat satu sistem kehadiran pelajar masa PDPR untuk satu sekolah. Ciri-ciri dia, sistem tu boleh diakses oleh semua guru termasuk pentadbir. Jadi mudah untuk trace pelajar yang masuk atau tidak kelas dan lebih mudah untuk pihak sekolah bantu sekiranya berkeperluan. Sistem tu saya nak buat baiklah, pelajar putih nama dia sahaja. Ada tak sistem macam tu yang free? Dah lama fikir tapi tak jumpa-jumpa. So dengan soalan yang muncul ini, saya berjaya cipta satu e-hadir. Saya akan tunjuk satu persatu pada hadirin pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
So inovasi yang pertama saya buat adalah peningkatan kehadiran bilangan murid kelas matematik dalam talian berdasarkan kehadiran. SMK Jalan 3, saya mengajar di sesi petang, tingkatan 1 dan tingkatan 2. Pada PDPR 2.0, sekolah tetapkan jadual anjal, satu hari mesti ada 2 subjek dan ada 3 subjek. So matematik terlibat pada pukul 4 dan 5.30 hari Rabu dan untuk tingkatan 2, dan untuk tingkatan 1, kelas matematik terlibat pada hari Isnin pukul 2 dan 3.30 tingkatan 1. Okey. Peratus kehadiran murid tingkatan salah satu kelas saya, salah satu iaitu 2 kelas, pada 17 Februari kehadirannya 95%. Okay. Pada 24 Februari 100%. Okay, untuk Mac, pada 3 Mac kehadiran juga 95%, dan pada 11 Mac 100% dan 17 Mac 100%. Okay, kelas 2 kelas ni kelas yang cemerlang, DLP Dual Language Program. Kelas menggantikan PPSMI. Sekolah kami ada lebih kurang 3 atau 4 kelas yang terlibat dengan DLP ni. So ini kelas yang agak cemerlang. Saya juga ada data histogram bagi kelas yang sederhana, iaitu kelas peratus hadir dan tarikh hadir bagi kelas 1 GG. Kehadiran saya pada PDPR 2.0, pada 1 bulan 3, 8 bulan 3, 15 bulan 3 dan 22 bulan 3, masih saya berjaya kekalkan 75%. Kalau ikut histogram ni masih lebih daripada 50% sepanjang PDPR 2.0 tersebut. Ini untuk tingkatan 1G, 1 GG. Kelas 1 lagi, peratus hadir dan khusus tarikh 1 amanah. Ini graf histogram yang melibatkan kelas 1 amanah. 1 bulan 3, 8 bulan 3, 15 bulan 3 dan 22 bulan 3. Kedua-dua kelas ni pun saya gabungkan, cuma link kehadiran yang berbeza. Link kehadiran saya buat berbeza untuk 1 amanah dengan 1 GG. Pun lebih daripada 60%. Saya berjaya kekalkan kehadiran murid-murid saya ini lebih daripada 75%. Cuma di penghujung bulan 3 ini, saya kehilangan lebih kurang 8 orang murid. Pelajar-pelajar tingkatan 1 ini sebenarnya dia menunggu untuk masuk asrama penuh dan MRSM. So saya kehilangan 8 murid. Rupanya saya tak tahu dia orang dah nak ke SBP, dia orang tak masuk kelas saya. Sebab tu data saya agak turun lah dalam kelas 1 amanah ni. Okey, macam mana saya cipta? Okey, saya first kali, sebenarnya saya akan selesai pembentangan slide ni, saya akan tunjuk secara detail macam mana saya buat Google Form, Google Sheet dan data sudut ni. Tapi dalam slide saya tunjuk macam ni dulu untuk bagi semua hadirin nampak. Untuk 4 kelas yang pertama, saya akan buka satu Google Form. Google Form tersebut saya akan buat ikut kelas. Contoh kelas 1 ada 1 amanah, 1 GG, 2 GG dan 2 kelas. Bila kita klik dokumen untuk create a new Google Form sheet, saya akan menggunakan button drop down. Sebelum bulan 2 saya start tu, saya guna short answer. Siapa yang buat Google Form tu nak short answer. Jadi ada masalah bagi saya macam mana saya nak susun data. So bila saya guna Google Form pakai drop down, nama senarai nama murid ni saya dapatkan daripada penyelaras tingkatan. Pelajar tingkatan 1 ni kebanyakannya masih ada keluar dan masuk. Tapi pelajar tingkatan 2 memang dah ramai yang kekal. So akan berlaku, kita boleh edit balik kat sini. So saya guna button drop down and then saya submit kepada pelajar. Saya send file kepada pelajar and then dia cari nama dia terus submit. Bila dah berjaya, pelajar submit, data akan keluar macam ni. Kalau kita guna sistem, saya guna sistem sebelum saya buat sistem ini, akan keluar timestamp dan nama murid. Kadang-kadang kita letak short answer kelas mana, dia akan bercampur-campur, berselerak. So saya guna satu coding, coding ni saya akan berkongsi dengan semua hadirin hari ini. Coding ini akan split, saya punya timestamp akan agihkan kepada tarikh dan masa. Daripada tarikh dan masa ini, saya guna lagi satu coding untuk buat satu analisa. Analisa yang saya buat akan menghasilkan jumlah hadir, kehadiran murid, peratus kehadiran murid secara automatik. Dia automatic generate, tapi coding itu yang bantu. Saya akan bagi coding tersebut sedepannya. Secara automatik sepanjang kelas berlangsung. So, macam mana dia akan buat? Dia akan jadi 1, 1, 0, 0, 0. Bila pelajar submit saja Google Form tadi, submit je, kita tak payah usik dah sheet. Secara automatik kehadiran pada hari tersebut saya dah dapat. Siapa yang tak masuk, siapa yang masuk pun saya boleh terus tengok. Bawah tu saya letak jumlah hadir dan peratus hadir.
Okey, ini coding. Coding ini saya kongsikan dalam channel Telegram saya. Okay, saya tunjuklah sekejap sebelum saya pergi kepada slide. Channel Telegram saya kongsi, admin Genosis juga akan masukkan dalam ruangan chat. Okay, saya dah hasilkan satu OBS by Cikgu Amin. Okey, saya akan share link ini kepada semua. Dalam ni ada kod yang saya telah masukkan. Okay, link yang saya guna ini kod dalam bentuk Word. Nanti tuan-tuan dan puan boleh tengok macam mana saya tunjuk kemudian. Cikgu Amin, sekejap boleh kepada slideshow tak? Cikgu kata tak nampak ataupun zoom bagi besar sikit. Slideshow tak boleh juga Tak berani? Boleh? Try. Tengok Slideshow. mau tak? Okey. Begini kita try insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Agak masalah. Okey, boleh Wan, dah boleh. Okey, alhamdulillah. Harapnya Okey. di YouTube dah okey. Alright, saya teruskan Tak ada masalah YouTube. Okey, YouTube ada masalah suara. Ada. Nanti minta tolong Apa sedang urus. ya tidak bantu Okey, formula yang saya guna ada dua kod. Satu kod array formula split A2 ni. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan boleh subscribe dekat channel tadi, dekat ruangan chat tadi yang diberi oleh admin Genosis. Okey, kod ini saya guna untuk split masa dan tarikh. Kod yang kat bawah ni untuk saya jadikan 11010. Okey, saya dah lock belakang ni 110. Katakanlah pelajar tu dia tersalah isi 2 kali. Walaupun 2 kali dia isi, 3 kali ke 4 kali tetap akan menghasilkan data dia 1. Itu kod dia. Nanti saya akan tunjuk secara detailnya selepas pembentangan slide. Okey, ini data studio. Data studio yang saya ambil ini saya screenshot daripada phone. Sebab Google kita boleh buka by phone. Data ini saya ambil daripada Google Sheet dan juga Google Form yang dikumpul. Ini saya bawa kepada data studio. Contoh kehadiran kelas pada hari ini. Saya tengok, tolong masuk kelas sekarang, isi link kehadiran. Saya akan bagi link kehadiran dalam chat box sewaktu kelas berlangsung. Saya tak bagi dalam WhatsApp group. Dan dia auto generate, semua murid dah masuk, saya boleh tengok siapa belum masuk, bilangan murid dah masuk, berapa orang. Saya juga boleh cari murid yang belum masuk. So saya ada 2 page. Page yang kedua ini adalah rekod kehadiran pendidikan. Kehadiran yang sebelum ni murid tak masuk pun saya boleh bagi tahu. You tak masuk last week, 2 hari lepas you tak masuk. Semua ada datanya dalam data studio saya. Semua dalam data studio saya. Selesai data studio. Tuan-tuan dan puan-puan hari ini juga boleh pergi kepada channel YouTube saya. Saya ada ajar, saya dah buat PLC bersama rakan-rakan di sekolah. Cara buat kehadiran untuk setahun. Kalau nak rujuk macam mana saya buat, boleh pergi tengok di YouTube. Tapi saya tunjuk macam Datin cakap tadi lah, mungkin 50% saja saya tunjuk hari ini. Kalau nak jemput saya nanti saya akan tolonglah. Ini YouTube channel saya dah masukkan cara buat kehadiran untuk setahun. Dan kita akan pergi kepada objektif yang kedua, menggunakan Open Broadcast Software sebagai medium DPR. Apa dia? OBS ni sebenarnya dia adalah medium untuk broadcast. Tapi saya sebagai guru matematik, saya menggantikan fungsi tersebut sebagai visualizer. Nanti saya tunjuk yang untuk memudahkan guru untuk tunjukkan. Contoh saya nak tunjuk macam mana pengiraan kalkulator secara langsung. Nanti saya tunjuk slide. Ini contoh saya guna OBS. Ini saya punya studio mini. Saya guna second screen. Ini soalan yang muncul. Saya menggunakan 2 screen untuk aplikasikan OBS. Kenapa? Kenapa perlu 2 screen? Kalau pakai 1 screen tak boleh ke? Kalau laptop saya tak cukup ke? Saya guna 2 screen yang saya guna ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di bawah ni saya guna satu studio mode. Studio mode ni ada kalkulator saya. Kalkulator saya sebenarnya saya letak di bawah visualizer. Atas stand ni ada satu kamera yang saya cucuk automatic ke USB yang dibaca oleh OBS. Jadikan visualizer. Contoh saya nak buat pengiraan, soalan ada kat sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini adalah soalan yang muncul dalam laptop. Yang di sebelah kanan, screen yang saya guna standard screen di TV ini yang mengganti OBS nak bantu tunjukkan macam mana kalkulator tu boleh ada kat sini. So pelajar akan tengok skrin ni. Pelajar tak tengok pun apa yang berlaku terhadap dua laptop dengan TV ni. So, pelajar akan tengok kedua-dua skrin yang dekat bawah ni. Tanpa saya perlu minimize skrin,
student saya boleh tengok soalan di sebelah dan di sebelah kanan dia boleh tengok pengiraan yang saya tunjuk. Okay. Masalah ini contoh soalan melibatkan pengiraan yang guna kalkulator. Contoh pecahan. Pelajar tak tahu button-button yang ada kat kalkulator tu. Jadi saya boleh tunjuk secara live, secara langsung pada pelajar-pelajar saya. Okay. Dan dia memang sangat membantu. Pelajar tingkatan 1 ni dia tak pernah jumpa kalkulator. Dia tak jumpa button nak jadikan pecahan pun dia tak tahu. So saya boleh ajar secara langsung dengan pelajar saya seperti mana kelas secara bersemuka. Okay. Okay, next. Okay, ini OBS. OBS bila kita buka, nanti saya akan tunjuk juga secara detailnya OBS selepas pembentangan slide. Di bawah ni dashboard dia, timeline dia. Okay, semua button-button ni saya akan tunjuk macam mana saya guna selepas ni. Audio, mikrofon, setting, start button recording, start streaming. Okay, OBS tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan daripada Google, download. Siapa yang pakai Microsoft, saya pakai Windows. So saya boleh download dan secara percuma, dia bagi guna secara percuma. Okay, ini saya punya board yang akan keluar di screen. Okay, saya boleh letak saya punya logo sebelah kiri. Saya boleh letak kamera yang sedang saya bercakap secara langsung di sini. Okay. Di bawah ni saya letak satu layout macam kita tengok TV tu kan. Okay. So layout saya ni bergerak. Okay. Saya boleh setting untuk jadikan dia satu pergerakan. Okay. Benda-benda ni sebenarnya menarik minat murid. Secara memang jujur saya bagi tahu murid saya tertarik minat. Okay. Dan apa yang kita nak terangkan kepada pelajar, contoh saya terangkan slide PowerPoint ini. Okay. Slide PowerPoint ini bila kita guna dua skrin, dia diambil daripada laptop yang dipancarkan tadi. Sebenarnya sebab tu saya pakai dua skrin. Kalau saya pakai satu skrin, saya tak boleh ambil ni display capture ni. Saya tak boleh ambil display capture PowerPoint saya daripada sana. Okay, itu salah satu sebab kenapa kita guna dua skrin. Okay, then itu tetap OBS. Okay, ini saya try test live dalam Facebook. Okay, OBS medium yang kita guna untuk, sebenarnya dia medium untuk kita guna untuk live streaming. Okay, dia ada satu button start streaming. Nanti saya tunjuk cara detailnya OBS after this. Okay, then saya dah start guna saya buat stream dalam Facebook, saya try. Okay, dia berjaya, alhamdulillah. Semua logo-logo saya, button live yang saya buat pun wujud, gambar saya, video saya sedang bercakap secara live pun masuk dan layout yang kat bawah ni pun masuk. Ini display image. Contoh cikgu nak ajar apa-apa subjek. Cikgu nak ajar sains ke, niaga ke apa ke, cikgu letak satu image, cikgu nak terang kepada murid. So semua medium yang saya masukkan ini ada dalam image tersebut, termasuk dalam skrin pelajar. Termasuk. Okay, kenapa salah satu faktor utama murid kelas PDPR saya kekal hati? Saya bagi tahu, mungkin orang lain tak buat tapi saya buat. Okay, sebelum kelas pernah berlaku, ini pengalaman lah. Saya bagi tahu murid-murid saya nak buat hari ini, saya nak record kita belajar dan semua yang recording kita akan dimasukkan dalam channel YouTube saya. Pada hari tersebut, waktu kelas saya berjalan tersebut, heboh, semua nak bersuara, semua nak bercakap. Tapi kenapa budak-budak ni jadi lain hari ni? Jadi bila saya fikir balik, rupa-rupanya dia excited sebab dia nak supaya suara dia, respon dia tu, dia boleh tengok balik dalam channel YouTube. Itu sebabnya. Itu salah satu murid minat. Salah satu kita nak attract murid. Saya pun baru tahu setelah benda tu berlaku. Bila saya buat next class, saya tak buat recording. Dia stopkan saya punya kelas, mereka dah, pelajar-pelajar saya tu, dia stop je. Cikgu belum tekan button record. Ya Allah, rupanya budak ni masih nak benda tu berlaku. Okay, benda tu tolong kekalkan recording dah masuk dalam YouTube channel tu. Dia orang nak dia ada orang, suara dia orang dan nama-nama dia orang tu muncul dalam tu. Okay, itu salah satu perkongsian saya bersama hadirin pada hari ini. Macam mana salah satu nak attract murid. Okay, ini contoh saya buat bila kita record. Okay, bawah layout akan bergerak. Okay, suara saya secara langsung murid-murid boleh tengok sambil kita belajar. Okay, this one is display image, this one logo yang saya buat. Contoh cikgu nak letak logo sekolah atau apa, semua boleh kat sini. Okay, nanti saya tunjuk selepas pembentangan macam mana OBS dilakukan. Okay, next. Okay, saya penggunaan whiteboard digital dan drawing tablet. Okay, saya sebelum ni pada PDPR 1.0, saya sepenuhnya menggunakan Jamboard sebagai medium. Okay, tapi saya tak salahkan Jamboard ni. Okay, dan juga drawing tablet lah. Saya berinovasi untuk memudahkan, terutama saya sebagai guru matematik, apa yang boleh saya guna, yang boleh limitkan lagi penggunaan saya. So saya jumpa satu benda lagi, iaitu Microsoft OneNote. Apa
apa Microsoft OneNote ni? Macam mana nak dapatkan Microsoft OneNote? Apa fungsinya? Kita tunjuk kat mana kita boleh dapat Microsoft OneNote. Aplikasi yang disediakan oleh Microsoft menggantikan whiteboard secara digital yang mempunyai pelbagai fungsi sebagai pemudah cara guru sepanjang PDPR. Okay. Contoh saya nak ajar graf anak murid saya boleh ambil copy image, saya boleh tindih semua lukisan, gambar-gambar yang saya nak lukis atas graf tersebut. Okay, nanti saya akan tunjuk selepas pembentangan slide. Okay. Saya boleh guna button highlight, saya boleh guna button yang berwarna coloring. Okay, benda ni juga akan attract murid. Banyak fungsi OneNote nanti after this saya akan terangkan secara detail. Untuk technical je lah. Okay, macam mana kita nak send nota-nota yang ada dalam OneNote kepada murid untuk rujukan. Saya guna channel Telegram, saya create satu folder, saya namakan classmate. Okay, semua anak murid saya, tingkatan 1, tingkatan 2, saya masukkan dalam channel ini, saya bagi link untuk subscribe. Semua nota-nota yang ada dalam note tadi, saya masukkan dalam ni. Kenapa saya pilih Telegram? Kenapa cikgu tak hantar dia terus ke Google Classroom? Okay, kalau cikgu rajin, cikgu boleh buat. Saya pilih Telegram kerana Telegram ni kalau kita download pun dalam galeri kita masih boleh delete, tapi kita boleh re-download. So dia masih kekal dalam tu. Dan dia juga senang diakses. Murid ni kalau dia kena masuk ID, dia kena ambil beli email, dia jadi malas. Dia tak nak perangai pelajar kita lah, pelajar murid, perangai murid. Jadi bila saya buat secara Telegram macam ni, semua note yang ada dalam Microsoft OneNote saya tadi ada dalam ni. Jadi untuk rujukan mereka boleh rujuk balik. Okay. Okay. Selesai. Okay. This one is latest one. Saya baru jumpa. Latest. Sebelum masuk pertandingan saya tak jumpa ni. Selepas pertandingan baru saya jumpa. Macam mana kita nak aplikasikan pembelajaran berpusatkan murid dalam PDPR. Okay. Saya menggunakan breakout rooms dalam Zoom. Okay. Link kita pergi kepada Zoom. Okay. Dalam tu ada satu ikon. Kita panggil ikon room. Okay. Ikon tu. Okay, tengok saya bagi tahu dulu apa yang saya buat. Saya wujudkan satu breakout room sama ada bersama rakan baru ataupun berempat dalam satu kumpulan. Cikgu boleh tentukan. Saya beri satu soalan yang berbeza untuk setiap kumpulan. Saya akan masuk ke dalam room untuk bagi feedback. Dan saya nak murid buat aktiviti gallery work untuk perhatikan jalan kerja. Okay. Saya create 4 room. Contoh pelajar-pelajar saya ni. Saya dah try buat dan alhamdulillah saya berjaya buat. Okay, saya berjaya buat. Okay. Keempat, saya create satu room. Okay, saya bahagikan semua partisipan yang masuk dalam setiap room. Okay, mereka akan bincang soalan yang saya bagi dalam setiap room masing-masing. Okay, link yang saya bagi adalah link yang asal. Okay, ini room kita, cikgu ada kat luar, kat main room. So murid-murid ni masih duduk dalam ni, dia tak perlu klik link baru untuk bincang. Dia buat satu tinta. Dalam Zoom ni kita boleh aplikasikan breakout room. Okay, so murid-murid saya ni dia akan masuk dalam kumpulan masing-masing, dia discuss. Saya tak masuk, tapi saya boleh broadcast message to all. Contoh okey, sekejap lagi cikgu akan masuk room 1, cikgu nak dengar hasil perbincangan ataupun saya boleh broadcast kamu semua mempunyai lebih kurang 5 minit lagi. Selesai 5 minit, saya boleh tutup, close all room, dia orang akan secara automatik akan balik kepada main room. Itu kelebihan record room dalam Zoom. Okay. Tengok kita tengok slide. Okey, ini saya masuk dalam room 1 tadi. Ada Amira, ada Ibina, ada Hanan, ada Hanis, ada Aisyah dan saya. Saya masuk dalam room 1. Okey, this one is button icon breakout room. Kalau cikgu klik Zoom cikgu sekarang, cikgu tak jumpa buttonnya breakout room ni. Okey, cikgu kena buka icon ini. Nanti saya tunjuk kat mana cara nak buka dia, ya, breakout room. Okey, ini salah satu aktiviti yang saya join bersama pelajar dalam PDPR saya. Murid-murid ni terbentangkan jawapannya dan saya bagi feedback. Okey, jawapannya salah sebelum kami lakukan aktiviti gallery work. Okey, saya juga boleh hantar mereka ke room lain. Contoh, ada satu button saya sebagai admin, saya boleh control all. Okay, saya nak hantar balik Idina dengan Hana ni ke dalam room tu ataupun saya nak suruh Idina, Hana, Hanis ni pergi room 4. Saya boleh hantar. Ada satu button kat sini, nanti saya klik terus hantar mereka ke dalam room masing-masing. Okey, itu kelebihan breakout room dalam Zoom. Okay, cuma ini main session. Bila semua dah selesai buat perbincangan, mereka balik tempat asal balik main session. Tak perlu guna new link. Still boleh guna link yang sama. Ya, still boleh guna link yang sama. Okey. Breakout room
kita wujud macam mana nak buka ikon breakout room ni dalam Zoom. Okay, satu disadvantage Zoom. Okay, sebab kita pinjam platform orang, Zoom ni dia bagi almost 40 minit pada untuk kita guna link dia. Kalau kita tak beli, kita tak upgrade plan dia. Sebab tu dia pandai jugalah, dia suruh kita bayar kan. So, jadi 40 minit yang ada tu cikgu boleh guna, cikgu boleh guna untuk buat aktiviti macam saya buat tadi. Okay, buat aktiviti. After 40 minit untuk discussion, dah boleh keluar balik, masuk balik meet balik. Sebenarnya link tetap sekolah saya dalam Google Meet. Tapi saya create Zoom, saya hantar mereka untuk perbincangan dalam Zoom. After selesai discussion, saya patah balik masuk dalam Meet. Semua akan masuk balik dalam Google Meet. Okay, itu cara yang saya buat menggunakan breakout room. Okay, siapa yang klik Zoom sekarang, dia tak akan jumpa button breakout room. Okay, cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan kena klik ni button breakout room yang ada dalam account Zoom yang dalam website. Dia tak ada dekat platform tu, dia ada dekat website. So pergi dekat setting, buka setting and buka button breakout Zoom ni. Secara automatik ikon breakout Zoom tu akan muncul dekat Zoom anda lah, dekat Zoom anda semua yang boleh guna. Ya, kita boleh pilih berapa room nak buat, murid dah nak masuk berapa orang, kita nak hantar, dia boleh pilih sendiri masuk bersama rakan-rakan dia pun boleh, kita yang choose pun boleh. Tak ada masalah, semua kita boleh buat aktiviti tersebut. Okay, this one is salah satu pembelajaran berpusatkan murid yang saya berjaya buat dengan anak murid saya. Okay, pelajar ini adalah kegiatan dua ikhlas. Anis Hazwina berumur 14 tahun. Okay, tunjuk sedikit video yang diterangkan. X, untuk X, negatif 3, Y lingkar, negatif 2, jadi negatif 1, 0, 1, 2, 3, negatif 4, 0. Ni dia bagi nombor bank. So, cara nak kira dia, kita calculator, negatif. Okay, saya tak akan fullkan habis, tapi saya akan, okay, apa yang Anis buat? Saya tanda dekat. Okay, apa yang saya kagum dengan Anis, dia boleh buat jawapan matematik atas graf yang saya ajar mereka ni betul, semua ukiran, semua gambar, skala dia betul, titik dia lukis betul, nilai yang dia cari betul. Dan satu lagi, apa yang saya kagum dengan Anis, dia boleh present. Dia cakap, pelajar saya ni boleh present, dia boleh tarik. Saya tanya dia macam mana you buat. Saya masuk ke dalam file, saya buka Zoom button ni nak besarkan. So saya dalam masa yang sama ada dua benda yang saya boleh dapat daripada dia lah. Dia berkongsi dengan rakan-rakan dia, termasuk saya sendiri. Dan last video ni saya bagi feedback kepada dia lah, tahniah, saya cakap boleh present untuk rakan-rakan dan juga kepada saya. Ini pembelajaran berpusatkan murid yang kita boleh laksanakan dalam PJPR. Boleh dibagi. Okey, masalah seterusnya ialah masalah PC perlahan. So saya solusinya adalah upgrading. Kenapa perlu upgrade? Nanti saya beritahu. Okey, keperluan minimum satu PC dan laptop untuk melakukan live streaming. Macam PC saya sebelum ni saya guna Asus i3. So dia tak mampu untuk buat live streaming, tapi dia boleh mampu untuk buat recording. So saya upgrade saya punya laptop daripada HDD kepada SSD, 4GB RAM kepada 8GB RAM, dan saya install Windows 10. Alhamdulillah benda ni pun saya ada berkemahiran untuk buat sendirilah, alhamdulillah. Okay. So kenapa perlu upgrade? Kalau tak upgrade tak boleh ke? Boleh, tapi cikgu tak boleh nak buat live stream. Ini pun kemampuan dia tak cukup lagi sebab laptop untuk graphic card saya tak cukup. Okay. Kebanyakan orang yang guna OBS adalah kebanyakannya sebenarnya gamers. Ya, gamers dia guna platform tu untuk dia main game. Jadi requirement spec yang diperlukan tu mesti PC tu power, mesti PC tu bagus. Okey, saya pembelian barang-barang saya bagi tahu macam mana apa barang-barang untuk hasilkan sebelum ini. Saya beli satu mikrofon stand, ring lighting, mikrofon yang kat sini. Saya juga beli keperluan minimum untuk jadikan OBS sebenarnya sebagai medium pengajaran hanya perlu ada kamera full HD dan mikrofon. Macam saya beli yang made in China saja. Okay, kalau tuan-tuan nak beli, saya bagi cadangan, cari yang ada klip macam yang kat atas ni. Okay, macam ni saya ada dua kamera full HD yang sedang saya bercakap sekarang ini adalah yang saya letak atas stand yang tinggi, dan yang ini saya jadikan sebagai visualizer. Okay, saya jadikan sebagai visualizer untuk saya tunjuk pengiraan kepada anak-anak murid saya. Okey, saya guna mikrofon ni yang sedang saya pakai ni. Kenapa saya pilih Boya? Boya ada dua, satu M1 atau MM1. Okey, Boya ni dalam ni ada bateri. Okey, kemampuan dia boleh jelaskan suara kita. Dalam masa sama, dia berkemampuan buang noise
reduce noise, maksudnya bunyi kipas, bunyi suara bergema, dia bantu. Harga dia dalam RM47. Ni pun saya beli secara online dalam Shopee. Kalau nak cari, kenapa saya pilih Boya M1? Kalau perasan, contoh perasan, wire dia panjang kan. Kamera yang saya guna kat depan ni, belakang saya ada whiteboard. Kalau saya rasa malas guna PC, saya nak ajar secara manual, nak ajar saya whiteboard, saya boleh tarik mikrofon ni sampai ke whiteboard saya. Itu kelebihan dia lah, kelebihan Boya yang saya guna ni. Kamera saya ni pun saya boleh mobile juga ke whiteboard saya. Jadi saya boleh jadikan seperti mana dalam kelas. Tapi kita guna platform OBS untuk buat benda tu. Ini this one yang dalam market the best one lah, Logitech C920 HD Pro webcam. Kalau tuan-tuan berkemampuan, ada bajet yang lebih besar, boleh ambil this one. Ini harga dia lebih kurang 300 dan 400 lebih brand Logitech ni. Dia akan bagi satu visual yang sangat cantik. Dan juga di tepinya ada mikrofon. Suara kita boleh set dengan mikrofon kat sini je. So tak payah nak guna Boya pun tadi, tak apa. Tapi kalau ada Boya tadi pun okey. Ini the best one lah yang ada dekat market. Logitech saya ambil daripada Shopee juga, satu screenshot masuk kat sini untuk, tapi saya tak guna yang ni pun, saya guna yang China je tadi. Brand yang biasa tadi. Ini pasar harga barang untuk PDPR yang saya buat terjadikan sebelum ini. Tapi saya bagi tahu, jangan tengok harga yang muncul ini. Keperluan minimal untuk sediakan satu mini studio cukup sekadar untuk beli satu full HD kamera dan satu mikrofon saja cukup. Tapi kalau nak lebih, macam saya buat ikut pasar. Pasar pertama saya beli semua barang 8 barang ni termasuk drawing tablet dengan harga RM791. Ni semua harga memang tetap, tak ada charge. Pasar 2 saya upgrade PC saya, SSD, RAM, KD, touchpad, PC cable, battery semua RM200. So total lebih kurang saya habis dekat RM1K. Ada pasar 3 saya tak tambah kat sini. Sebenarnya saya beli kerusi dan ni green screen yang ada kat belakang saya ni, ada kegunaan dia, bukan saya saja letak. Nanti saya tunjuk dalam OBS itu pasar 3 pembelian barang untuk hasilkan studio mini lah. Sebab tu saya tulis studio mini budget. Perkongsian software OBS menggerakkan tugas di mini studio saya. Dua kawan saya ni datang nak tengok, nak belajar dengan saya. Perkongsian amalan terbaik yang akan saudara. Tugas saya berkunjung ke rumah untuk belajar menunjukkan studio mini di rumah masing-masing. Setelah melihat kejayaan saya mengatasi isu, ada 2 isu, kehadiran murid dalam PDPR. Dalam masa sama nak kekalkan minda dan minat murid belajar sepanjang waktu guru mengajar. Dalam masa sama dia juga boleh selesaikan tugas guru beri. Kedua-dua rakan saya ni dah laksanakan OBS kat rumah masing-masing. Ini benda aktiviti yang saya buat ini berlangsung bulan 2 yang lalu. Bulan 2 yang bukan sekarang, bukan baru minggu lepas, tak. Alhamdulillah mereka berjaya buat. Saya bantulah, ada part yang mereka tak tahu saya tolong, ada part yang dia dah tahu, tak ada masalah. Tapi dia datang ke rumah. So ini perkongsian software OBS dan juga macam mana nak hasilkan studio mini dengan rakan student. Saya bina satu Facebook page dan YouTube channel. Facebook page saya adalah Visual Max Class Cikgu Amerika dan YouTube page saya adalah Cikgu, inilah nama saya Muhammad Amir Muhammad. Kenapa saya bina? Saya semua recording saya dengan student saya tadi, saya masukkan dalam YouTube. Tujuan utama saya adalah untuk sebagai rujukan anak-anak murid saya. Dia nak tengok balik video pembelajaran tersebut in case dia tak dapat tadi ataupun dia kehilangan loss dalam PDPR ke, tiba-tiba line tak ada ke. So dia boleh check balik dalam video YouTube saya. So saya hasilkan 2 channel ini. Ini pun saya baru hasilkan, saya berfikir apa perlu saya buat pada murid saya untuk dia boleh tengok balik. So ini yang saya dah buat. Now saya akan stop sehingga kat sini. Saya akan stop slide saya. Saya akan pergi kepada technical, macam mana nak tunjuk kehadiran Microsoft OneNote dan juga apa tadi? OBS. Saya dah ready saya pergi dengan Microsoft, saya pergi dengan kehadiran dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, wujudkan satu Google Form dalam Google Drive. Macam saya buat kehadiran 1 amanah, 2 ikhlas, 2 C, 2 mid. Ini yang PDPR 3.0 saya, bukan yang bulan 2 tu. Ini yang latest. Kehadiran ini kita untuk pengetahuan SSC dalam 3 PDPR 3.0. Pentadbir pilih jadual itu jadual seperti mana kelas asal. Jadi agak padat lah jadual murid tu, tak seperti jadual anjal pada PDPR 2.0. Kita buat satu Google Form. Dia akan hasilkan question macam ni. Ini yang saya cakap button drop down tadi. Kehadiran 2 kelas, saya copy name daripada penyelaras, saya masukkan sehingga 22 orang murid ini.
Okay. And then saya guna button drop down. Apa yang terjadi? Okay. Sekiranya dalam situasi sebenar, murid akan terima dalam link yang saya bagi ini saja. Okay. Dia cari nama dia, dia klik. Ini sahaja yang murid terima. Contoh saya klik nama Amira. Dah, dia dah submit. Itu sahaja tugas murid. Okay. Memang simple dan senang. Okay. Then saya pergi dekat respon. Okay, ini tugas guru. Macam mana nak create kehadiran itu. Okay, saya buka button hijau ni. Then saya akan pergi kepada sheet. Okay, Google Sheet. Google Sheet saya akan bawa kepada timestamp. Okay, kat mana kod yang saya bagi dalam channel Telegram saya tadi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kena letak kod itu, copy saja dan paste. Array formula split A2 double dot A ni, paste kat sini. Secara automatik timestamp yang ada kat sini akan split kepada tarikh dan masa, akan menghasilkan satu bentuk macam ni. Okay, tengok kehadiran anak murid saya. Saya bagi contoh, okay, sekarang boleh masuk pukul 3.34, lebih kurang 19 orang masuk. 3.34, 3.35. So saya dapat satu data yang sangat valid. Mungkin saya nak buat kajian tindakan atau apa, saya ada data yang sangat valid. Okey, macam mana cikgu hasilkan analisa? Okey, cikgu tekan button plus yang sebelah kiri add sheet ni. Okey, dia akan muncul macam ni. So ini adalah analisa. Apa dia analisa ni? Analisa ni saya hasilkan seperti mana buku kedatangan murid yang kat sekolah tu. Okey, ada nama murid, ada bilangan, ada date, dan juga ada jumlah hadir dan peratus hadir. Semua ni di-generate secara automatik oleh Google Form tadi. Bila student create, bila student tick button submit, secara automatik akan terhasil. So kat mana kod tu kita nak letak? Okay. Tuan-tuan dan perempuan pergi dekat, macam saya buat Adib Ashraf ni, kod tu kita letak kat sini. Kita copy semua file yang saya bagi dalam Telegram saya tadi, array formula if count if s ni. Cikgu tekan enter, secara automatik akan keluar satu. Ini kod yang saya log. Kalau murid tu lebih daripada 2 kali, 3 kali pun dia tetap jadi satu. And then tuan-tuan drag tarikh ni sampai ke bawah dan dia akan automatic generate untuk semua nama murid. Sehingga kat sini. So lokasi untuk kita letak kod kat sini satu. Okay, ingat kat sini bukan kat tarikh. Okay, tarikh ni kita boleh tulis. Contoh macam saya, date saya ni tak betul, ada masalah di kalender. Sebenarnya 6 bulan 5. Tapi kalau ada masalah, lepas kita letak tarikh ni, kita tarik ke kanan, semua date akan keluar secara automatik mengikut hari. Okay, 17/5, 18/5, 19/5. Kalau date, kenapa cikgu 6/5 tiba-tiba terus 17/5? Cikgu boleh delete kelas yang tak ada pada hari tersebut. Di kelas tu tak ada lah, boleh delete kolom tersebut. Tapi tarik sampai ke belakang, dia automatic. Okay, Google Form yang kita create tadi sebenarnya dia auto generate daily. Katakanlah pelajar tu terlepas. Dia terlepas, cikgu saya lupalah semalam isi. Dia tak boleh buat lah. Kita pun tak boleh nak bantu lah. Sebab esoknya memang tak boleh. Okay, sama juga yang belakang. Nanti saya tunjuk contoh Okay. Dan saya pergi kepada saya punya data studio. Okay, now saya nak tunjuk macam mana dua data studio saya berfungsi untuk bantu. Kenapa perlu buat data studio? Tak buat tak boleh ke? Ya, saya buat, ada benda saya buat, kenapa saya buat data studio. Okay, saya akan tunjuk macam mana benda ni berlaku. Okay, now contoh saya masukkan nama kelas 2I ni, saya masukkan nama Amar. Okay, dan juga saya submit. Nanti saya boleh buang balik tau. Semua nama-nama murid ni saya boleh urus dan buang balik nama. Sehingga dia masuk balik lah. Dan juga Anis Zulfa. So dua pelajar saya dah masuk. Saya tak perlu pergi kepada responses ataupun Google Data Sheet. Saya pergi je kepada e-hadir saya dekat Data Studio. Saya tekan button refresh. Nama-nama yang saya tick tadi semua dah ada. Termasuk Amira tadi saya dah tick awal-awal tadi, saya test. So 3 orang ni automatik masuk. Kenapa kena boleh macam ni? Okey, saya guna phone saya. Nama yang masuk sebab tu saya bagi link. Saya boleh panggil yang lain tak masuk. That's why saya guna Google Data Studio ni. Okay, siapa? Dan saya boleh check siapa yang tak masuk lagi. Kat mana saya nak check? Nak saya tunjuk. Saya klik sini untuk lihat rekod kehadiran. Okay. Page kedua saya akan menghasilkan rekod kehadiran murid sepanjang kelas yang berlangsung. Daripada 6/5, 18/5, 19/5, 20/5. So 3 nama murid tadi dah masuk. In case lah ada yang tak masuk bawah-bawah ni lagi, saya boleh panggil. Saya tahu siapa yang tak masuk. Macam Hanis Akilah ni dia tak masuk 2 kali kelas. Saya boleh bagi tahu dia, saya boleh screenshot data studio saya menggunakan phone, bagi tahu mak ayah dia, okey anak puan tak masuk kelas saya ni pada 20 hari bulan dengan 9 bulan. Itu yang membantu saya untuk datangkan kembali murid saya tadi. Okay, kalau sebelum ni kita pakai Google Form biasa, kadang-kadang kita nak cari balik semua ni kita tak jumpa, betul tak? Okay, itu salah satu contoh yang saya buat.
Ya, Alhamdulillah e-hadir saya ni memang membantu, sangat-sangat membantu. Okay. Untuk tengok rekod murid dan dia juga boleh tengok by phone. Kat mana-mana pun saya boleh tengok. Okay. Itu tentang kehadiran. Okay. Dan saya akan pergi kepada Microsoft OneNote. Kat mana kita nak dapatkan Microsoft OneNote? Okay. Kalau siapa pakai Windows 10 ke atas, ada dua Microsoft OneNote kat sini. Saya guna yang ke atas ni. Yang ini untuk share file kepada murid dan juga rakan. Tapi saya pakai yang ini. Okay. Now saya akan tunjuk Microsoft OneNote. Okay. Ini saya punya kelas. Tingkatan 2, tingkatan 1 dan modul, kononnya modul yang telah saya bina mengikut topik dan tajuk. Okey, apa kelebihan OneNote ni? Okay, contoh saya bagi tahu. Okey, dekat kita boleh ambil latihan yang kita boleh, macam saya guna time scanner, saya masukkan latihan yang ada dalam modul ataupun buku kerja murid. Saya masukkan file tu dalam ni dan saya boleh conteng ke atas gambar itu. Okay. Ini boleh conteng, boleh padam, okay. Ada button padam, ada button highlight. Okay. Saya boleh padam, saya boleh conteng. Dan saya boleh masukkan balik, tak ada masalah. Okay. Ini salah satu. Saya boleh buat graph paper, okay. Ini graph yang ada dekat slide tadi. Okay. Saya boleh ajar tajuk graph dengan murid saya. Okay. Saya juga, apa lagi? Okay, macam math equation saya akan tunjuk. Saya juga boleh melukis. Okay, this one saya ambil daripada textbook. Okay, kalau tuan-tuan dan puan, semua yang ada di sebelah kanan saya ini adalah DSKP dan juga textbook. Okay, saya boleh snipping. Snipping ni kita panggil screenshot lah kononnya. Snip apa yang ada dalam PDF textbook ini ke dalam Microsoft OneNote. Okay, semua ni saya snip masuk dalam ni dan saya boleh ajar murid saya dengan saya tulis menggunakan drawing tablet. Satu-satu saya boleh tunjuk. Jadi semua gambar-gambar ni saya boleh tindih dengan tulisan di atasnya. Saya boleh padam, saya boleh tulis, saya boleh guna colourful, saya boleh guna highlight nak tunjuk sambil saya. Ini pun boleh attract murid untuk stay dalam kelas. Okay, ini pun boleh attract murid dalam kelas. Okay, another one, kelebihan selain daripada cikgu matematik, cikgu Amir, kalau bukan cikgu matematik, Melayu, cikgu sejarah nak buat macam mana? Okay, saya dapat satu kelas PJPK di sekolah, satu subjek. Okay, saya tunjuk macam mana saya buat kelas PJPK. Semalam saya buat kelas ni, okay, saya ajar tajuk olahraga. Okay, this one is balapan. Saya boleh bagi tahu belajar apa yang ada kat sini, apa yang ada kat sini, kat mana blok permulaan. Saya boleh conteng semua ke atas gambar ini. Saya boleh terangkan di sebelah kanan ini. So OneNote ini sebenarnya macam whiteboard secara digital lah yang kita boleh guna. Saya boleh terangkan nama murid. Okay, saya boleh conteng, saya boleh highlight. Okay, saya boleh highlight. Saya boleh buat macam mana pergerakan tangan murid tu macam ni. Saya boleh lukis kawasan ni. Kenapa perlu macam ni? Kenapa perlu bengkok? Kenapa perlu lurus? Okay. Kedudukan kaki macam mana? So itu kelebihan kalau untuk cikgu-cikgu yang nak guna selain daripada subjek matematik lah. Okay, ini Microsoft OneNote. Okay, saya nak bagi tahu ada satu benda yang tuan-tuan boleh aplikasikan. Okay, yang ada dalam OneNote. Contoh, solve each of the following question. Saya highlight solve of the question ni. Saya tekan into text. Okay, dia boleh generate tulisan saya tadi dalam bentuk ayat yang cantik. Tapi dia ada masalah dekat selesaikan persamaan berikut. So Microsoft dia tak boleh baca bahasa. Okay, so bila kita tekan bahasa Melayu, okay, bila kita tekan hang Microsoft OneNote saya tengah load. Okey, dia tak boleh baca bahasa Melayu. So dia ada masalah, kita boleh selesaikan nanti saya buka balik OneNote saya, ada masalah. Kita boleh selesaikan di Google Form, nanti saya tunjuk. Macam mana cikgu-cikgu bahasa Melayu dengan cikgu sejarah nak guna OneNote. Okay. Ini VM, dia tak boleh pakai into text. Okay, dia tak boleh pakai into text. So kita tak boleh nak buat lah untuk into text. Dia akan jadi bahasa yang entah apa lah. So kita tak boleh nak guna untuk VM. Okay. Dan dia juga untuk equation matematik, in case lah cikgu-cikgu rasa soalan itu, contoh math x plus 2 equal to 5, saya boleh pergi dekat baca equation ni, dia boleh tolong selesaikan solve for x. Ini kita boleh dapatkan jawapan untuk x. Okay. Okay. Itu kelebihan guna OneNote. Ini pun samalah equation yang ada kat bawah ni, semua kita boleh calculate guna. Saya boleh juga buat shape. Contoh saya nak ajar tajuk circle. Okay, saya boleh lukis circle. Saya boleh ambil semua shape-shape yang ada kat sini. Okay, untuk ajar murid bagi nampak dengan jelas. Okay, itu kelebihan yang ada pada OneNote. Okay, ada satu button dictate.
Dictate ni kita boleh keluarkan suara, tapi dictate yang ada dalam Microsoft ni dia tak boleh ganti dalam bahasa Melayu. So saya berjaya cari solusi macam mana cikgu-cikgu bahasa Melayu, cikgu bahasa Inggeris nak buat. Okay, tuan-tuan pergi dekat Google Form, okay, Google Form, button 9 Google Apps ni, okay, 6 digit ni, pergi create a new document. Okay. Okay, and then click blank document. Okay, klik blank document. Ya, dia tengah load. Okay, and then pergi button tools yang ada kat sini. Dia tengah loading. Okay, tunggu keluar satu perkataan voice typing. Okay, dia tak keluar lagi, so kena klik lagi sekali. Sehingga keluar button voice typing. Okay, voice typing dah keluar. Klik voice typing. Tukar kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay, Google ada bahasa Melayu and then click to speak. Okay, so, contoh saya bagi tahu. Kolaborasi antara Yayasan Jenawasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berjaya membolehkan saya berkongsi satu amalan terbaik saya kepada warga pendidik. Semacam magic jugalah. Benda ni kita boleh aplikasikan dalam TikTok. So cikgu boleh copy, bukan cikgu-cikgu je lah, siapa yang buat tesis, siapa yang buat kajian tindakan, malas nak menulis, tu boleh guna, boleh aplikasikan apa yang saya tunjuk ni dalam PPTR masing-masing lah. Okay, this one kita akan guna dalam dictate. So OneNote yang tak ada pada dictate yang tak boleh guna pada OneNote tadi, saya boleh guna di Google Form tadi. Okay, so itu sahaja pasal OneNote. Dia ada tambahan, saya tambah kemudian. Okay, so saya akan pergi the last one. The last one is OBS. Okay, saya terpaksa stop share sebab OBS saya berada di sebelah kanan. Ya, berada di sebelah kanan dekat TV saya. Saya kena stop share dan saya buka saya punya another window. Saya stop share sekejap, sorry. Okay, saya akan pergi kepada OBS. OBS berada di sebelah kanan sekarang. Okay, ini yang main lah sebenarnya pada hari ini. Okay, OBS saya. Semua OBS macam saya cakap boleh download secara percuma dalam Google. Okay, this one. Adakah keluar saya punya platform OBS? Saya nak tanya dulu. Puan Mazmi, saya dah berjaya. Dah keluar. Okay, terima kasih. Okay, sekarang ada tangan saya kat bawah ni. Okay, ini kamera 2. Saya create cam 1, cam 2, cam 3. Ada 3 kamera sekarang berfungsi. Cam 1 ini adalah cam yang ada dekat laptop saya sekarang. Okay, ini built-in cam. Okay, cam 2 yang saya tembak dekat meja. Saya nak buat pengiraan secara langsung dengan murid. Contoh, okay, ini button-button yang saya nak tunjuk kat pelajar tadi saya cakap kan. 3 ke apa ke, 5/6 macam mana nak tekan button pecahan. Okay. And then cam 3 ni dia tak muncul sebab sedang diguna pakai sekarang oleh Google Meet. That's why. Saya kena close Google Meet tu baru saya boleh buka. So, saya tak close lah. Saya tak guna. Okay, and then saya akan guna button Studio Mode. Okay, Studio Mode ni kenapa? Apa fungsi dia? Okay, this one yang saya terangkan tadi. Apa yang ada di sebelah kiri, saya ialah saya tunjuk apa yang ada di sebelah kiri. Okey, apa yang ada di sebelah kanan saya tukar transition, saya masuk chat. Okay, now contoh lah. Okey. Apa yang ada di sebelah kiri kita sekarang adalah presentation saya yang berada di laptop. Apa yang ada di sebelah kanan saya sekarang adalah calculation yang saya nak tunjuk kepada murid yang saya tak perlu minimize full screen. Okey. Dan contoh saya tunjuk OneNote yang saya tunjuk kepada murid. Saya tunjuk OneNote kepada murid. Okay, OneNote akan keluar di sebelah kiri. Jadi soalan yang saya bagi kepada murid tadi, in case nak buat pengiraan, saya tak perlu lagi, contoh trigonometri ya, saya tak perlu lagi nak minimize screen. Itu kelebihan dia. So saya nak tunjuk kepada murid, okey macam mana nak tekan sin theta 37. Kedua-dua screen saya ni membantulah. Okay, and then you pergi button ni, shift, sin, and then you tekan 37, tekan sama dengan. Saya boleh tunjuk kepada murid, okay. Contoh sin theta 37, sin, shift sin 37. Shift sin negatif 1, okay, and then 3/7, 3/7. Okay, saya boleh tunjuk kepada murid, keluarlah jawapan. Jadi murid boleh tengok soalan di sebelah kiri dan juga pengiraan di sebelah kanan. Okay.
screen ni pun saya boleh besarkan soalan. Tapi kita tak boleh guna mouse kat sini. Kita, sebab main screen dia ada kat sini. So kalau kita nak roll, kita nak turunkan, naikkan, kita kena gerakkan mouse kita di sebelah side yang ada laptop ni lah. Semua pengiraan yang saya buat. Okay, this one saya guna untuk video mode. Okay, ni untuk Mac lah, untuk Mac. Macam mana nak guna untuk presentation bagi cikgu-cikgu yang nak guna untuk bahasa Melayu, sejarah, Math, subjek lain. Okay, sekarang saya naikkan saya punya slide PowerPoint. Okay, muncul juga sebelah kiri ni macam ni. Tapi okay, saya nak tunjuk dekat presentation yang saya buat ni. Okay, this one. Okay, saya besarkan lah. Kita boleh tutup studio mode ni. Kita boleh tutup studio mode ni. Kita pergi balik presentation 1. Okay, ini yang saya hasilkan tadi. Di bawah ni ada layout yang bergerak. Kat sini saya letak button like and then saya letak saya punya logo. Okay, ini macam saya cakap, kamera yang berada dekat meja saya yang saya guna untuk Microsoft OneNote tadi, sekarang saya bawa pergi ke muka saya. Okay, so secara langsung murid boleh tengok. Okay, murid boleh tengok. Okay, slide kita nak masukkan image. Okay, button ada dua. Dia punya platform kita nak guna kawasan ni je, scene dengan source. Okay, scene ni cikgu nak bring memang cikgu nak guna untuk apa? Contoh cikgu nak guna untuk presentation slide. Cikgu boleh presentation kat sini. Okay, source ni lah sumber yang kita nak ambil. Okay, contoh saya nak letak satu slide ada kat sini, image. Okay, saya pergi. Ini semua media source yang kita ambil. Okay, so video capture device adalah kamera saya. Okay, siapa yang nak tanda lah, stick ha. Scene, dia boleh ambil scene yang ada sebelah sini. Okay, dia boleh ambil. Okay, image adalah gambar yang kita nak guna. Display capture adalah windows yang berada di sebelah kiri. Okay, semua kita boleh bawa masuk. Teks ni yang saya tulis sekarang kat bawah ni, teks. Okay, semua benda ni saya boleh bawa masuk dalam satu screen ni je. Okay, now saya nak try bawa masuk satu image. Okay, dia akan keluar macam ni. Kalau cikgu dah ada existing image, cikgu add je lah. Macam logo, nak masukkan balik logo, boleh masukkan. Tapi saya nak masuk satu image yang baru. Okay, saya nak masuk satu image yang baru. Saya nak masukkan saya punya coding ya, saya punya coding. Okay, ini contoh saya punya coding yang saya buat dekat sheet tadi. Okay, tekan dia okay. Okay, contohlah cikgu sains, dia letak gambar sel kat sini. Dia nak terangkan pasal sel. So, sambil dia bercakap, muka dia ada kat atas, murid boleh tengok. Kat bawah tu kalau gangguan ni, visual math class cikgu Amir ni, gangguan tutup lah. Dia boleh tutup macam ni je lah. Dia boleh tutup button nak tu. Tekan dia mata tu, and dia tutup close. Dia kalau tak nak pakai lah, ganggu. Okay, then kita boleh terangkan lah. Dan semua button presentation yang sebelah kiri ni, kita boleh copy dan duplicate. Katakanlah cikgu nak tukar image lain, boleh tukar lah lepas tu. Okay, okay, ini dia punya dashboard lah, dia punya timeline macam mana nak guna. Okay, saya kena bagi tahu setting. Okay, yang ni yang paling penting. Setting. Okay, wait. Saya kena pergi presentation tool. Okay, presentation tool. Okay, contoh. Okay, presentation tool ialah semua akan masuk. Muka saya bercakap masuk, logo saya masuk, layout kat bawah masuk. Ini presentation PowerPoint saya tadi yang berada di sebelah laptop. Macam mana saya masukkan? Okay, saya pakai display capture. Okay, boleh tanda display capture ni lah yang akan ambil. Kalau kita tak ada extended screen, kalau kita tak ada double screen TV yang sebelah kanan, kita tak boleh tarik. Kita tak boleh tarik PowerPoint kita tu. Okay, kita tak boleh nak tarik PowerPoint kita. Okay, itu contoh. Itu habis. Kat sini saya pergi balik macam mana nak setting. Okay, ini yang paling penting ya. Okay, sebelah kanan ni ada button start streaming. Okay, saya tunjuk button yang ada kat sini. Start streaming ni cikgu nak stream ke YouTube atau Facebook. Mana-mana lah, Twitter ke apa dia boleh stream. Start recording ni cikgu segan lah nak stream, saya nak record kan tak nak boleh. Yes, cikgu boleh tekan button start ni. Sepanjang saya bercakap ni semua direkod. Dan dia tekan button stop dan dia ditutup secara automatik. Dia hantar kepada konten yang kita buat lah mana kita letak. Okay, studio mode saya dah tunjuk tadi, dia jadi macam tu. Kalau nak tutup balik macam ni. Okay, yang setting ialah yang tuan-tuan perlu tahu secara detail. Okay, macam mana? Okay, dia akan keluar macam ni. General stream, output, audio, video dan hotkeys. Okay. Yang lain tak payah usik apa-apa. Yang kawasan ni pun saya tak usik apa-apa. Okay, dekat stream. Contoh cikgu nak stream dekat Facebook Live ataupun dekat YouTube. Klik lah kat mana-mana. Saya tak ajar lah button stream. Cikgu boleh get stream key. Stream key ni ambil daripada Facebook ataupun YouTube. Copy stream key. Cari button copy stream key, masuk kat sini and then apply. Bila tekan dia button apply, secara automatik dia keluar lah dekat Facebook Live. Walaupun kita bercakap kat sini. Sekarang kalau saya buat pun akan masuk dalam Facebook Live. Okay, ini salah satu contoh. Okay. Dan output. Okay, output saya guna 37,800 kbps.
software 264, 96 audio bitrate. Okey, recording path saya letak dekat saya punya folder video OBS. Okey, dan juga audio, okey, audio saya banyak. Okey, kalau dia detect audio saya ada speaker, ada satu cikgu kena detect kat yang mana satu yang cikgu nak pakai. Macam Boya tadi, okay, ini video output, saya guna desktop audio, maknanya saya hantar audio saja. Kalau Puan Mazmin cakap akan keluar kat TV saya. Okay, mikrofon tengok, saya ada 3 jenis mikrofon. Okay, mikrofon dia sebenarnya auto detect audio juga, mikrofon yang ada dekat general webcam. Semua webcam kita tak ada mikrofon yang halus. Kalau cikgu salah tekan button, contoh cikgu tekan webcam, dia tak keluar. Saya takkan guna Boya. Saya punya Boya ada dekat mikrofon real time high definition. So kena guna yang betul, yang mana yang kita nak guna untuk OBS. Okey, yang lain video. Okey, video disebabkan saya menggunakan full HD kamera. So kita boleh set up resolusi. Kita boleh pakai 1920 1080. So kualiti video output yang keluar memang cantik. Okay, tapi kena tengok kemampuan requirement laptop itu mampu atau tidak nak aplikasikan. Okay. Okay, then ada lagi output screen resolution pun sama. Okay, itu saja. Yang lain saya tak usik, elemen setting pun saya tak usik. Yang saya tunjuk tadi saja saya usik. Okay, kalau nak minta detail nanti saya boleh terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Sesi yang seterusnya lah. Okay, masa yang saya ada ni dah saya gunakan agak panjang. Okay, so ini pasal OBS. So saya stop share balik, saya akan masuk balik kepada screen PowerPoint saya. Okay. Okay, now kita sambung balik selepas YouTube channel ini. Jadi saya akan pergi kepada PowerPoint saya. Okay. Puan Mazmin, slide ada keluar tak? Slide keluar tapi okey, full screen. Okey, terima kasih. Okay, now, ini penghargaan murid-murid dan ibu bapa saya. Penghargaan murid-murid dan ibu bapa, sekolah, kelas dan murid saya. Ini dua daripada pelajar yang telah ke asrama penuh dan RSM. Dia ucap terima kasih kepada saya. Okey, seronok cikgu, saya faham semua cikgu ajar. Saya ada satu amanah, saya sangat suka cikgu ajar math. So alhamdulillah saya dapat positive feedback daripada student. Okay, pelajar ni saya rasa kerugian juga. Saya tak sempat tengok muka mereka sebab kita PDPR 2.0 sehingga bulan 4. Secara memang fully saya berada secara online dengan mereka, tak sempat mereka bersemuka dengan saya. Okay, dan juga saya mendapat penghargaan daripada ibu bapa. Okay, ini grup satu amanah parents. Dalam ni ada ibu bapa, ada murid. Ada satu parent yang baru datangkan anak dia dari sekolah lain. Dia ada masalah anak dia tentang matematik. Dia minta tolong, dia minta suggestion daripada kawan-kawan parent dalam ni. Dan one of the parent bagi feedback, boleh tanya Cikgu Amir, he's very helpful and knowledgeable. Okay, ini grup satu amanah juga. Saya bagi tahu murid, okay, cikgu dah ready, link kehadiran akan diberi dalam chat di Meet, mohon kekal hingga kelas tamat. Okay, one of the parent bagi feedback saya. Ini waktu kemuncak kita dulu, bulan 2. Okay, boleh kata semua orang tak tahu nak buat. Saya pun tak kerti juga, tapi saya explore je lah. So one of the parent bagi feedback, cikgu terima kasih atas dedikasi dan semangat cikgu. So saya terima benda ni, saya rasa dihargai lah. Okay, walaupun dia tak tahu pun saya screenshot dan masukkan dalam slide saya ni. Okay, alhamdulillah saya dapat positive feedback. Okey, hasrat saya inovasi ini dapat dikongsikan dalam kalangan rakan guru di SMK Jalan 3 sebagai penanda aras dan seterusnya diperluas di peringkat daerah dan negeri dan juga kebangsaan. Alhamdulillah hasrat saya jaga kebangsaan berjaya saya pada hari ini dalam webinar ini. Rupanya daripada Sarawak pun ada bila saya tengok dalam chat tadi. Alhamdulillah. Saya juga bersedia berkongsi pengalaman ini kepada semua guru yang memerlukan bimbingan. Semoga ini dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Cikgu Amir. Okey, ini nombor telefon saya, tuan-tuan boleh catat. Tapi saya daripada SMK Jalan 3 Bandar Baru Bangi. Nama Muhammad Amir bin Ma'inuddin. Okay, saya mohonlah kalau nak jemput saya, sebolehnya biar by group. Kalau individu tu sebab saya sendiri pun masih PDPR, saya takut tak dapat nak tolong. Kalau by group, contoh ada pentadbir dalam ni nak jemput, Cikgu Amir boleh tak bagi tahu macam mana nak buat OBS. Kita akan kumpulkan semua cikgu-cikgu kita. Saya mengharapkan macam tu lah. Senang saya nak present. Kalau individu agak masa. Saya sendiri pun masih PDPR. Kita tak tahu PDPR kita ni selepas 14 bulan 6 ni adakah bersambung atau tidak. So insyaAllah pada cuti 2 minggu tu saya boleh bantu. Okay.
Okey, ini sijil-sijil dan anugerah semenjak 2015. Okay. Saya berkisi pada tahun 2017 di Sekolah Lama Sertifikat Rendah pada tangan Ketua KSU, KDM, Datuk Seri Alias. Okay, ini juga tanda tangan KSU, KIK Kebangsaan 2017. Okay, saya juga peserta Kolegium Pendidikan STEM pada tahun 2017 yang berlangsung di Nilai, USIN. Okey, ini sijil Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Johan pada tahun 2015, KIK Kebangsaan, KIK Negeri Selangor. Di Johan 2015 tu dibawa ke 2017 untuk mewakili Selangor ke kebangsaan. Okey, ini sijil Jurulatih Utama Pisah Daerah di Selangor. Saya terima EPC pada tahun 2017 daripada Tuan Abu Mansur, KTPD Selangor waktu ni, dan saya dapat tahu sekarang dia merupakan timbalan pengarah sektor pengurusan sekolah di jabatan. Alhamdulillah. Okey, sisi lain saya selain daripada cik matematik. Sisi lain saya merupakan coach bola sepak. 2019 saya bawa satu tim hulu langat ke GSSL Singapore. Ini saya punya bilik, model, basikal, barang hiking semua ada. So, saya sangat aktif bersukan. Sisi lain Cikgu Amir, kalau orang lain boleh sampai ke puncak, takkan saya tak boleh buat. Saya juga seorang runner, saya boleh berlari 10 kilo dan pace 6. Saya juga seorang cyclist. Saya pada tahun 2019 saya dah berjaya panjat Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4,000 meter, 13,000 feet. Saya juga seorang jurulatih bola sepak yang mempunyai lesen CFC yang diambil pada 2015. Saya habis saya buat lesen ni, yang seluar merah ni saya menyambung dengan NFDP selama 4 tahun daripada 2014 hingga 2015 hinggalah 2018 hinggalah saya pindah ke SMK Jalan 3, saya stop buat coaching. Sehingga sekarang saya masih bermain bola. Ini sewaktu di Singapore, ini studio saya bawa, ini grassroots team yang kami bawa di Singapore. Itu sisi lain saya, tujuannya saya tak pandai nak buat quote macam apa. Jadi saya letak gambar saya tulis je lah sisi lain saya. Kalau orang lain boleh sampai ke puncak, takkan saya tak boleh buat. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada Q&A, kita akan jawab lepas ni. Okay, saya akan terima yang dikumpul oleh moderator, pemazmin dan juga admin notis. Okay. Kalau yang saya tak dapat jawab, saya akan jawab dalam channel Telegram yang saya bagi tadi ya. Okay, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, inovasi yang saya buat sebenarnya untuk masuk pertandingan ni, untuk siapa yang berminat dengan inovasi lah. Saya dapat idea dekat kedai mamak. Saya minta dengan Aneh minta satu kertas. Saya nak tulis sesuatu. Dia cakap, you mau order apa? Roti kat? Tak, saya mau kertas. Jadi saya tengah minum teh tarik tu, saya salin semua bahan yang saya nak beli pada bulan 2 yang lepas. So idea nak buat inovasi ni tak semestinya duduk fikir, boleh datang dalam berbagai cara. Okay, itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator, pemazmin. Terima kasih. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amir. Di sini saya tengok dalam chat box ni banyaklah yang memuji tahannya, perkongsian yang hebat, menarik dan sebagainya. Okey, alhamdulillah berjaya kolaborasi antara Jabatan Pendidikan Selangor bersama dengan Yayasan Inovasi menampilkan Cikgu Amir amalan terbaik untuk membantu cikgu-cikgu. Dan saya juga dapat sini Cikgu Amir, saya sampaikanlah. Dia orang kata Cikgu Amir, dia kata try lah guna Surface, dia kata. Mereka ni ada yang dah advance, SMK SS17 aktif ya dalam WhatsApp dan menggunakan kelas WIS dan sebagainya lah. Terima kasih Cikgu Ho yang banyak membantu menjawab antara soalan-soalan. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Amir. InsyaAllah kita sebenarnya program kolaborasi ni kita menyambung hasrat merealisasikan hasrat Datin Faridah yang pernah disuarakan pada bulan Februari, juga Tan Sri Ghaffar juga pada mesyuarat kami dalam bulan Mac mohon macam manalah kita nak bantu cikgu-cikgu dalam PDPR supaya jadi berkesan. Sebab itulah isu kehadiran dan keberadaan minda minat murid tu nak kekal dalam kelas. Okey, alhamdulillah hari ini membantu, mungkin tidaklah dapat mengatasi masalah semua sebab mungkin ada faktor-faktor lain yang ada menjadi gangguan, contohnya line internet di kawasan-kawasan pedalaman. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah dapat respon yang baik. Terima kasih sekali sekali lagi Cikgu Amir. Okey, antara soalan yang ada di sini
Kalau ada lagi soalan, kita akan masukkan dalam channel Telegram, dan ada yang dah join ya channel Telegram cikgu, dah dimasukkan dalam chat box ya link untuk channel Telegram Cikgu Amir. Antaranya soalan Cikgu Amir ya. E-hadir dalam data studio. E-hadir dalam data studio, adakah data itu link dengan Google Meet atau Zoom? Adakah link? Sebab dia kata tally tak kehadiran tu antara data studio dengan Google Meet atau Zoom tu, sebab kadang-kadang murid daftar pada Google Form tapi kadang-kadang tak ada kat kelas. Jadi kan macam mana, adakah itu memang satu kerisauan kepada guru-guru ni dalam catatan di chat box ni. So macam mana nak mengatasi masalah tu isu tu Cikgu Amir, silakan. Okay, saya jawab yang saya tahu je lah. Ya. Saya pernah guna Meet Attendance tu. Okay, Meet Attendance buat pengetahuan semua, dia sebenarnya adalah third party. Dia third party yang link dengan Google. Jadi saya pernah guna Meet Attendance tu. Meet Attendance tu mendatangkan masalah kepada saya lah. So, saya tak boleh nak linkkan dalam data studio. Saya tak tahu macam mana nak linkkan tu. Itu yang dah saya buat. So saya explore lah guna yang saya ajar tadi dekat tuan-tuan dan perempuan tadi. Macam saya bagi tahu tadi, itulah kaedah yang saya rasa terbaik untuk simpanan saya sendiri. Sekolah pun boleh buka juga data studio. Data studio, okey, saya bagi tahu dalam ruangan ini, sebenarnya saya link yang saya guna untuk belajar Google Data Studio dan juga OBS adalah individu yang berbeza. Okey, dua orang, saya dah bagi minta izin dengan dia, dia juga benarkan. Individu ini adalah Cikgu Muhammad Hafiz daripada Terengganu. Okay, dia ajar e-hadir. Dalam channel Telegram saya letak link itu. Kalau cikgu-cikgu tak boleh ikut saya ajar tadi, boleh follow link tersebut. Terima kasih Cikgu Muhammad Hafiz. Dalam masa yang sama, saya bawa nama dia sekali ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okay, dan satu lagi adalah YouTuber influencer. Okay, dia ni bukan guru, dia engineer. Dia yang ajar OBS. Dekat cikgu-cikgu, mari saya ajar macam mana nak guna OBS ni, nak mengajar kat kelas macam mana. So YouTuber ini dalam YouTube dia guna nama Berani Buat. Okay, you all boleh subscribe Berani Buat. Okay, boleh type OBS dan dia akan terangkan secara detail. Kalau tak boleh tengok saya nak ajar pun boleh tengok dengan dia. Dia akan terangkan secara detail. Tahu saya dia seorang engineer lah. Saya tak pasti dia siapa. Tapi dia agak hebat. Tapi dia bukan guru. Okay, YouTube channel dia Berani Buat. Okay, untuk jawapan pada soalan tadi, itulah saya pernah guna Meet Attendance. Bermasalah bagi saya. So saya explore je guna yang kehadiran saya buat tadi. Okay, Puan Mazli. Okey Amir, alhamdulillah cikgu nanti join channel Telegram ya, dah ada dalam chat box tu, link dah diberi. Satu lagi soalan Cikgu Amir, macam mana nak generate page e-hadir? Nak generate page e-hadir. Oh, okey. Google Data Studio nak kena tunjuk sekarang ke? Bagilah 2 minit kita bagi. Okey, saya tunjuk Okey. Macam saya cakap, Google Data Studio yang dia buat, okay, saya present again kita tengok Dalam link yang saya bagi, okay, ada Cikgu Muhammad Hafiz, dia bagi satu dashboard secara percuma. Dashboard itu cikgu boleh, okay, ni link yang saya bagi dalam saya punya channel Telegram, saya tunjuk dulu. Cikgu klik, saya tunjuk macam mana saya nak bawa file itu Sorry, processing. Okay, ini link dia. Cikgu type GGGEHD6SAB. Cikgu copy. Okay, pergi dekat Google. Okay, Okay, Ctrl V. Okay, dia akan bawa kepada apa yang Cikgu Muhammad Hafiz dah buat. Okay, apa yang Cikgu Muhammad Hafiz dah buat, dia EHD6SAB ni. Nampak tak keluar? Okay, dia ada, kita nak kena copy semua data yang ada dalam kita. Dia kena link ya, saya tunjuk. Sabar, ada masalah untuk loading. Kalau nak tengok saya boleh tunjuk kat sini. Saya dah tunjuk dah. Okay, this one. Okay, EHD6SAB, okay, kita boleh tukar logo yang ada kat sini dengan logo cikgu sekolah cikgu. Okay, benda yang pertama cikgu kena buat, 6SAB ni cikgu boleh copy, cikgu boleh rename lah. First, make a copy, dia akan keluar satu lagi copy e-hadir. Okay, this one. Inilah data yang kita nak ambil daripada kehadiran yang saya buat. Okay, now
kehadiran kelas PDPR, saya nak ambil from responses, tapi saya kena create new data source. Saya tak boleh ambil sebarang yang ada kat sini. So, pergi dekat Google Sheet, okay. Dekat Google Sheet, kat sini, contoh saya nak ambil satu saya tak nak usik data-data saya sebelum-sebelum ni. Saya nak ambil yang IHD. Tak apalah, saya buat yang ni. Okay. Saya klik kat sini, IHD satu amanah. Saya pergi from responses. Okay. Saya pergi from responses. No, saya tak payah klik button anak panah tu. Saya klik from responses, saya connect. Okay, connect. Okay, and then dia akan minta lagi another response untuk saya ambil balik data. Contoh Februari analisa dengan Mac analisa. Okay, and then kita tekan button add to report. Okay, okay. Ada dua lagi kita tak isi. Kita klik button kat sini. Okay, kita klik new data source. Pergi lagi sekali Google Sheet. Okay, kalau cikgu ambil satu amanah, cikgu kena ambil satu amanah juga, analisa. Okay, cikgu tak boleh ambil kelas lain sebab kita nak link, nak bagi tally. Okay, so, mana satu amanah saya tadi? Yang ni kan saya ambil tadi? Yang ni ke atas? Saya tak ingat. Okay, betul, contoh Februari, satu amanah. Saya nak ambil Februari. Saya klik and then saya connect. Okay, ada satu step lagi and then kita dah boleh dapat data kita dah. Okay, satu step lagi. Selepas dia masukkan data analisa tadi ke dalam kita punya source, okay, and then kita tekan button add to report. Follow je button biru ni. Last one, kehadiran ni pun dia nak analisa juga. So klik button kat sini. Okay, and then create new data source. Create new data source. Pergi dekat Google Sheet. Okay, ambil analisa. Satu amanah juga. Okay, ambil analisa. Yang first, yang pertama tadi saja ambil responses. Okay. Tadi saya tekan Februari ke Mac, saya tak ingat. Tuan-tuan apa boleh bantu? Puan Mazmin, tak ingat. Tak perasan dengan duk jawab cikgu ni. Okay, tak apa. Ini contoh lah, ini contoh. Katalah saya ambil Februari. Okay, dan saya tekan connect. Okay, sekarang semua report yang ada dalam form dengan data sheet, dalam step tadi, dalam Google Sheet, dah berjaya saya buat dalam satu. Dan kita tekan button copy report last sekali. So dia akan auto generate kita punya data sendiri. So ia ada PDPR 16 ni kita dah boleh tutup dah. Kita dah tak nak pakai dah. So ini data kita. Jadi bila kita klik link, murid akan secara automatik masuk dalam kita punya data studio lah. Okay, dia loading ya. Kalau saya tak live stream ni saya rasa tak ada masalah. Okay. Masuk, itulah caranya. Okay, 3 step tadi. Okay, yang lain-lain ni cikgu boleh masukkan data lah. Okay, dia ada 2 page 1 dan page 2. Okay, page 1, page yang kehadiran murid masuk secara automatik. Page yang kedua ialah page saya cakap nak cari balik kehadiran yang lepas-lepas tu ya. Okay, kita kena transfer data studio yang ada data kat sini, yang dah asal 6 SAB punya, kita kena delete data ini, kita kena copy, kita kena tarik daripada data. Okay, contoh, ini sebenarnya bukan kelas saya tau. Okay, saya nak padam balik semua ni. Kat mana kita nak ambil data ni? Okey, kita pangkah dekat, kita kena klik ni dulu, kawasan rekod kehadiran murid. Kita kena pangkah kat sini. Okey, and then yang mana yang kita nak pakai, kita masukkan balik data yang kita nak. Contoh Februari analisa saya masukkan. Okay, data Februari analisa saya akan masuk secara automatik kat sini. Okey, dan dia akan keluar kat sini. Okay, dan saya boleh masukkan semua data-data ni kat dalam. Okay, now sekarang dia dah tukar jadi bulan Februari kelas 1 amanah saya. Okay, cikgu nak masuklah kehadiran yang mana yang cikgu tak nak pakai date ni tak ada kelas, padam lah. Dia akan auto terpadam. Okay, mana yang masuk ke mana tak. Okay, saya dah menjawab lah sebenarnya, tapi nak explore data studio ni kena panjang. Okey, Cikgu Amir selesai. Okey, Puan Mazmin, saya jawab sikit saja. Okey, alhamdulillah dapat sikit, nanti sambung dekat ni lah, Telegram. Kita sambung dalam lebih detail sambung dekat Telegram. Sebenarnya ada lagi banyak ni cikgu bertanya. Okey, saya sebelum kita pergi kepada yang akhir sekali ucapan penutupan, saya nak sampaikan juga beberapa lagi ada pada X SMK Serendang beritahu kat sini. Okey, SMKS awesome, refer to you Cikgu Amir, awesome daripada Cikgu Ruziah. Just science. Terima kasih masih sudi bersama.
Okey, seterusnya untuk sebelum kita bersurai, majlis menjemput dengan suka citanya menjemput Yang Berhormat Tan Sri Ghaffar Mahmud, Pengerusi Yayasan Diplomasi untuk menyampaikan ucapan perasmian penutup webinar kita hari ini. Dipersilakan Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kepada JPN Selangor dan sekali Datin yang banyak bersikeras untuk menjadikan program pada hari ini. Yayasan Inovasi hanya disupport saja. Alhamdulillah, dan terima kasih Puan Mazmin jadi anchor kepada. Okey, tanya jawab dah bang. Okey. Saya dengar Boleh. Cikgu Wan tolong unmute. Okey, sorry. Okay. On sendiri. Okey, sorry. Pertama sekali tahniahlah kepada Cikgu Amir. Jadi Cikgu Amir ni Puan Mazmin promote dia betul-betul sampai meyakinkan saya nak hadir pada hari ni. Memang betul lah. Hebat Cikgu Amir. Tahniahlah, kita bangga mempunyai cikgu yang seperti itu. Dan saya percaya yang 112 bersama dengan kita pada hari ini pun macam tu jugalah, insya-Allah. Ya. Jadi ringkas saja kerana masa dah melebihi pada had dia. Saya nak bercakap tentang PDP pun tak berani. Untuk makluman, kali terakhir saya sebagai guru kelas tahun berapa kat ni? 2000. Kali terakhir saya sebagai guru kelas untuk mengajar ialah 1984. Amat yang tak lahir lagi. 20 tu Tan Sri. Jadi bila Cikgu Amir menceritakan tentang macam mana PDP tu, saya terus terang cakap lah, I'm lost. Tak dapat nak ikut. Ya. Dan it's very highly technological. Sebab dengan teknologi ni orang dah umur untuk saya dia 60 lebih dah ni, dekat 70. Dia macam takut. Hingga kan macam baru ni Mas Sejahtera untuk nak daftar vaksin pun, dia suruh nak saya buat, tak berani nak buat sendiri. Okey. Dan kehebatan dilihat tadi, usaha guru kita, sebagai contoh juga Amir tadi, sanggup mengadakan mini studio sendiri dengan pembelajaran sendiri. Itulah saya rasa trademark guru kita di Malaysia ni, yang walaupun orang kata ada guru macam-macam, tapi saya tetap menyanjung tinggi sebab apa yang kita buat yang kita tidak dendang kepada orang lain itu adalah banyak sekali. Ya. Jadi saya rasa ini satu perkara yang baik dan guru lain pun demikian juga. Cuma satu lagi saya nak sentuh ialah dalam masa ringkas ni ialah saya teringat masa interview dalam awal tahun hari itu apabila buka semula sekolah. Jadi dia interview pelajar. Jadi pelajar-pelajar ni nampak sekali garang yang datang ke sekolah ni. Dan dia interview pelajar. Dia tanya bila pihak pemberita tanya dia, apa menyebabkan you nampak gembira sangat ni? Pertama sekali dia kata, saya suka nak jumpa kawan saya. Ya, jumpa kawan. Itu yang diseronok sama-sama datang sekolah. Yang kedua yang jawapan ialah saya dengan belajar datang jumpa cikgu, saya rasa saya lebih faham. Maknanya pelajar kita masih belum sedia dengan PDPR ni, dia masih hendakkan face to face lagi tu. Kan? Tiganya saya rasa ialah kalau daripada jawapan tu dikatakan dia boleh bertanya banyak dengan cikgu. Jadi kalau nak bandingkan apa yang kita buat hari ini dengan apa persepsi budak, ialah dia lebih banyak untuk suka berjumpa dengan cikgu. Tapi bagaimanapun keadaan ni adalah satu perkara yang tak dapat dielakkan, iaitu COVID seperti ini satu perkara yang menyebabkan satu situasi dikatakan uncertainty, kita tak pasti. Kemungkinan kita punya PDPR ni sampai hujung tahun, wallahu alam. Ya. Jadi kita perlu bersedia bagaimana, dan pada saya tak dapat dielakkan cikgu kena menggunakan teknologi
kena faham teknologi dan juga menggunakan sebaik mungkin apa yang ada. Dan tapi saya respect cikgu kita ni ialah yang apa yang sertai yang bersama dengan kita pada hari ni, dia punya istilahnya compassionate. Cikgu-cikgu kita hendakkan satu benda bila dia mengajar tu budak itu faham. Itu kelebihannya. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang hadir pada webinar ni, kalau kita nak cari ilmu supaya budak pelajar faham walaupun PDPR. Itu kelebihan tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Tapi untuk memudahkan mereka ni dapat ilmu itu, tetap kita kena lihatlah tadi sebagai macam mana kita lihat usaha Cikgu Amir tadi, dia punya resilience, kejituan dia, macam mana dia usaha sungguh-sungguh nak menghasilkan satu delivery system yang boleh menyebabkan budak dapat hadir, budak suka dengan lesson dia dan juga budak boleh faham. Jadi itulah perkara yang dapat saya kongsi bersama. Tetapi yang ingin saya tekankan bahawa menggunakan teknologi satu perkara yang tak dapat dielakkan, dan saya percaya kena menjadi technological savvy dan lebih baik lagi lebih kepada sebab murid yang kena hasilkan nanti lah murid yang katakan digital native. Jadi untuk itu saya rasa webinar hari ini telah membuka peluang kita untuk belajar bersama, kongsian satu komuniti untuk kongsi ilmu. Tahniah kepada Departemen Selangor sekali lagi, dan terima kasih pihak pegawai daripada Yayasan Inovasi yang telah bersama, dan insyaAllah kalau ada peluang nanti kita akan sama-sama usahakan untuk lebih banyak sesi ini untuk faedah bukan setakat guru sekolah inovasi tetapi untuk sekolah-sekolah lain juga, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tan Sri Ghafar yang dapat bersama dari awal hingga ke akhir. Dan sekali lagi terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Selangor dan juga Yayasan Jenovasi yang berjaya menampilkan amalan terbaik daripada Cikgu Amir, dan terima kasih kepada semua sudi yang hadir. Untuk makluman Tan Sri, bukan sahaja Sekolah Genosis, luas luar daripada Sekolah Genosis juga ramai bersama dengan kita melalui YouTube dan FB. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada semua yang menjayakan program ini, terutama peserta warga pendidik yang hadir. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabarakatuh Puan Mazmin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Puan Mazmin. Thank you Puan Mazmin. Terima kasih Puan Mazmin. Semua Terima kasih Puan Mazmin. Terima kasih semua. Puan Mazmin. Puan Mazmin. Thank you very much. Terima kasih Suri. Terima kasih Puan Terima kasih Puan Mazmin. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Mazmin. Terima kasih Puan Mazmin. Thank you Puan Mazmin. Terima kasih. Terima kasih Puan Mazmin. Terima kasih Puan Mazmin. Selamat Raya. Terima kasih Puan Mazmin. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih dapat Terima kasih hadir. Puan Magni daripada Puan Mawar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Puan. Dapat bersama. Terima kasih. Puan Mazmin nak tanya kehadiran masuk dalam ladap ke? Oh yes, you boleh SU minta SU uruskan ya. SU ni lah masuk dalam SPL KPM kan. Minta SU yang urus Okay. Thank you. Ya. Cikgu minta SU masing-masing uruskan untuk SU ni, untuk SPL KPM tu uruskan kehadiran cikgu dan sebagainya. Terima kasih Puan Mazmin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dapat bersama. Terima kasih Puan Mazmin. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih Cikgu Kasim. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Mazmin.
Ya, alhamdulillah. Faedah, terima kasih. Terima kasih Puan Mazmin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mazmin. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Cikgu Ang, ramai tak daripada Puteri Ampang? Ada ramai tak? Okey, Puan Mazmin. Ah. Puteri Ampang dalam 30 orang masuk. Okay, that's good. Very good. Alhamdulillah. Semoga dapat dipraktikkan di sekolah, di rumah. Dan semua pun ingin tahu apa yang dimasukkan OBS tu. Ramai yang tidak tahu lagi. Sekarang dah clear. Apa-apa boleh join Telegram Cikgu Amir. Dah join. Okay, baru good. join je. Boleh teruskan. Okey, terima kasih Puan Mazmin. Terima kasih Puan Nuraini binti Adam, Guru Kanan Sains Matematik SMK Jalan 3 masih bersama. Terima kasih Puan Mazmin. Tahniah Cikgu Amir. Hello J. Hello. Terima kasih Puan Mazmin. Ya, terima kasih Puan Nurani memberi sokongan kepada Amir. Dulu dalam tim kami ni dengan Puan J Malang. InsyaAllah. Okay. Okey, alhamdulillah. Okey, Ang, terima kasih. Okey, terima kasih. Ya. Salam Puan Mazmin. Sentiasa hebat. Saya Zuraidi ni. Yolah. Selamat Raya Mak Zawatin. Kat sekolah ya. Alhamdulillah. Miss you all. Kaju. Yes, Amir. Tahniah Amir. Puan Mazmin Follow dekat IG je. Okey, teruskan. Terima kasih. Okey, Teruskan cinta. Zuraini, teruskan Johan ni, MSD. InsyaAllah Puan. Kekalkan dinasti Min kat situ. Oh ya, InsyaAllah selama-lamanya. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Asida, Amir, Puan Dr. Jiani ada tak? Okey, Dr. Jiani tak dapat, dia ada meeting juga. Okey, Amir. Ya. Okey, alhamdulillah. Problem slide tadi yang awal. Tak ada. Small problem aja. Biasalah kalau teknikal. Lepas tu dia orang ni kata minta lah tolong dia ni. Tu yang saya kata okey try lah. Tengok boleh pula agaknya dia dah on lama tu kan. Merajuk lebih sekejap dia. Okey.